Tuduhan beliau ialah tindakan kerajaan tidak meneruskan rayuan adalah kerana Datuk Syed Anwar itu katanya telah dipengaruhi oleh KAP. Okay. Yang saya nak sebut sebelum itu ialah Majlis Raja-Raja telah pun membuat satu nasihat ketika perkara ini timbul dengan meminta semua pihak untuk tidak mempolitikkan isu ini. Sementara Majlis Raja-Raja akan dibentangkan beberapa show yang akan dikemukakan oleh MKI yang dipromosikan oleh Sultan Selangor. Okay. Dan hal yang ditugaskan oleh Kabinet kepada Kementerian Dalam Negeri ialah untuk mengemukakan cadangan untuk tujuan mengadakan satu arahan pentadbiran yang baru ekoran daripada keputusan Mahkamah Tinggi dalam kes Jill Aidel. Asas keputusan Mahkamah Tinggi tempoh hari ialah kerana adanya percanggahan di antara keputusan Jemaah Menteri. Keputusan Jemaah Menteri ini adalah keputusan ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali pertama dulu terhadap beberapa istilah ini. Kabinet pada masa itu telah mengeluarkan satu yang dipanggil sebagai partial ban, manakala Kementerian Dalam Negeri pula pada ketika itu telah membuat satu arahan pentadbiran yang mengenakan total ban. Keputusan Kabinet partially ban, maksudnya penggunaan beberapa kataan termasuklah kataan Allah itu tertakluk kepada diletakkan di kulit hadapan untuk kegunaan Kristian sahaja. Ya. Kalau diletak yang itu dibenarkan. Itu dalam konteks Sabah-Sarawak. Itu keputusan Kabinet oleh Dr. Mahathir. Keputusan itu pun tak pernah Muhyiddin ubah semasa dia jadi Perdana Menteri. Dia pun tak ubah. Okay. Dia tak ubah partial ban kepada total ban, tak ada. Manakala dari segi pelaksanaannya di bawah Akta Percetakan, Penerbitan dan Percetakan di bawah ADN telah dikeluarkan satu arahan pentadbiran. Arahan pentadbiran itu mengenakan total ban. Jadi apabila penguasaan yang dilakukan dan rampasan berlaku, maka pihak yang dirampas itu telah mencabar di mahkamah. Jadi keputusan mahkamah ialah apabila ada percanggahan antara keputusan Kabinet dengan arahan pentadbiran, maka keputusan Kabinet itu dianggap terpakai dan juga ada percanggahan. Bila ada percanggahan, mahkamah mengatakan bahawa tindakan merampas bahan-bahan itu adalah tidak berhukum undang-undang. Sekaligus arahan pentadbiran yang digunakan pakai oleh Kementerian Dalam Negeri tidak lagi boleh digunakan. Tidak boleh digunakan. Baik, itu latar belakang. Dan moving forward, Kabinet telah pun membuat beberapa keputusan. Yang pertama, kita akan mengangkat beberapa cadangan untuk tujuan mengadakan satu arahan pentadbiran yang baru. Dan ianya akan dikemukakan kepada MCI, singkatan untuk Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam yang difungsikan oleh Sultan Selangor. Dan MKI kemudian akan mengutangkan kepada Mesyuarat Majlis Raja-Raja yang akan datang. Sementara itu berlaku, nasihat Majlis Raja-Raja adalah isu ini tidak lagi dan tidak boleh dipolitikkan. Kedegilan Tan Sri Muhyiddin adalah satu yang amat dikesali. Terus memainkan isu 3R di sebalik nasihat Raja-Raja Melayu. Kalau sebagai pemimpin politik Melayu Islam tidak boleh menghormati nasihat Raja-Raja, percayalah
orang macam ini tidak akan menghormati sama sekali rakyat dia sendiri. Dia tak akan hormat sama sekali. Ya, dia akan terus bernapas dari segi politik dengan cara memainkan sentimen seperti ini, walaupun Majlis Raja-Raja menasihat sebaliknya. Perkara kedua tentang hal ini juga adalah semasa Tan Sri Muhyiddin dan saya juga sebagai anggota Jemaah Menteri pada tahun 2018 di bawah Dr. Mahathir, Kabinet pernah membuat keputusan bahawa kes-kes yang sedang dibicarakan di mahkamah berkait dengan isu ini, keputusan Kabinet adalah untuk kes seperti ini dibuat secara out of court settlement, penyelesaian secara di luar mahkamah, atas rasional bahawa mengambil kira macam isu The Herald satu ketika dulu yang memakan masa hampir 13 tahun, dan itu menjadi punca kepada sentimen yang menyebabkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat, ya, dalam negara kita. Jadi keputusan Kabinet pada ketika itu, ini era Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri yang kedua, setelah saya anggota Menterinya, terhadap kes ini, keputusannya adalah supaya diusahakan secara out of court settlement, maknanya berunding di antara pihak kerajaan dengan pihak yang membawa kes itu ke mahkamah. Ya. Malangnya Tan Sri Muhyiddin tidak pernah menghormati keputusan Kabinet ini. Ya. Tidak pernah menghormati keputusan Kabinet ini. Tidak diusahakan secara out of court settlement seperti mana keputusan Kabinet yang difungsikan oleh Dr. Mahathir sendiri. Dan Tan Sri Muhyiddin adalah Menteri Dalam Negeri. Ya. Sebab pada dia, isu ini kalau terus ditiup dan dimainkan sentimennya akan memberi keuntungan politik kepada dia. Dia jelas tidak berniat untuk mengharmonikan kehidupan dan kerukunan hidup bernegara di antara rakyat berbilang kaum. Dia mau tonjolkan diri dia sebagai jago yang membela umat Islam, ya, ataupun jago yang mempertahankan akidah umat Islam. Walhal kes ini, hakim bicara baik dalam kes Jill Island ataupun dalam kes The Herald, ke semua hakim dalam kes The Herald itu, Tun Arifin Zakaria, Tun Raus, ya, Tun Tun Arifin, ya, Raus juga, ya, yang menjadi hakim Mahkamah Persekutuan itu, sebelum membuat keputusan tersebut, penghakiman mereka tidak ada kena-mengena soal teologi. Ini bukan keputusan yang boleh dibuat oleh sebuah mahkamah sivil. Ya, jadi keputusan mereka bukan soal teologi, bukan soal akidah. Ya, tapi ini adalah persoalan di mana hal bahan-bahan bercetak yang tertera beberapa kalimah yang keputusan Kabinet begini, arahan pentadbiran begini. Dan Hakim Mahkamah Tinggi dalam kes Jill Island juga membuat dalam tulisan penghakimannya juga menyebut bahawa mahkamah ini mahkamah sivil. Keputusannya bukan berkaitan dengan isu teologi, tetapi persoalan administratif, iaitu percanggahan di antara keputusan Kabinet dan juga keputusan ataupun disebut arahan pentadbiran yang diguna pakai oleh penguatkuasaan di bawah KDN. Jadi keputusan ini keputusan administratif, tak ada kena-mengena soal akidah. Dan Tan Sri Muhyiddin, saya tahu, dia tahu duduk sebelah perkara ini, tapi kerana keuntungan politik jangka pendek, dia sampai berucap di Negeri Selangor 2 malam lepas, terang-terang tidak menghormati nasihat Sultan Selangor dan juga Majlis Raja-Raja yang meminta semua rakyat Malaysia supaya bertenang dan tidak meniup perkara ini, sehinggalah Majlis Raja-Raja membincangkan perkara ini. So ini satu tajuk saja berkaitan dengan Tan Sri Muhyiddin yang dia berucap 2 malam lepas, yang terus memainkan sentimen seolah-olah kerajaan ini, Anwar Ibrahim khususnya, tunduk dengan tekanan di, ya, itu penjelasan saya. Kalau yang seterusnya yang saya nak sebut ialah masih lagi di bawah tajuk REE di Kedah.
Mungkin kita boleh mulakan dengan memainkan dulu video yang berupa ucapan sanusi. Saya tidak ada maklumat. Saya tak tahu. Tak betul itu, tak betul. Saya tak tahu apa. MBI bukan IMB. MBI itu separate entity. Ada satu syarikat. Dia tu urusan lain. Saya tak tahu. Saya pun tak ada kuasa eksekutif kepada MBI. Dia ada akta, ada artikel dalam enactment perubahan MBI itu. Dia separate daripada MB. Saya tak ada kuasa eksekutif dan saya tak tahu operasi dia. Hanya perkara yang dibawa kepada lembaga penasihat dia panggil. Dia bukan board tau. Dia tidak ada lembaga pengarah, dia ada panel penasihat. Saya tubuh panel penasihat tu untuk kita pantau lah juga lah apa-apa yang kata sensitif untuk CEO dan urusan bawa kepada panel. Panel ni ada MB, ada SUK, ada penasihat undang-undang, ada SFO, ada pengarah hutan, ada pengarah tanah. Panel. Seterusnya saya nak share dengan rakan-rakan media pernyataan CEO MBI. Pernyataan Yang Berhormat Menteri KPM mengatakan dia pada kerjaan MBI itu semua tersalah mata-mata. Kalau kita mengatakan seorang tu dia bekerja, saya bisa kerja di kecil, saya bisa kerja di KTPC. Setiap tempat yang saya ada nombor kerja, semua orang sama. Itu kan siapa-siapa yang kerja di MBI dia ada. Ini saya tunjukkan ni contoh. Ini kan orang kita seorang kerja di Perbadanan Sakta ataupun MBI Incorporated. Jadi dia masih ada nombor, ada kad ni. Saya boleh bicara orang di ini saya ada, dia ada kad. Dalam rekod MBI tak pernah keluar rekod ni, apa kad ni kepada seorang manusia yang bernama orang kiri. Dia bukan bekerja MBI tak. Kan? Dia bukan Rupanya okey, berikutnya apa jawapan saya? Kita dengar tadi dan sekarang saya nak jawab. Lain kali saya kena mulakan dengan memberikan kuliah tentang MBI dan prinsip tata kelola, tanggungjawab dan pertanggungjawaban kepada Menteri Besar. Penyataan dia tadi menyerlahkan betapa kecetekan dari sudut governance memahami tentang peranan seorang Menteri Besar dan peranan institusi seperti Menteri Besar Incorporated. Ya, prinsip amnya adalah Menteri Besar ni adalah merujuk pada individu yang memegang jawatan. Menteri Besar Incorporated atau Menteri Besar diperbadankan adalah satu legal entity yang dibentuk di bawah enactment kerajaan negeri. Tujuan dia bagi membolehkan jawatan Menteri Besar itu memegang kepentingan dalam badan, agensi atau syarikat komersial bagi pihak kerajaan negeri tersebut. Semua negeri ada pembadanan Menteri Besar. Jadi Johor dia namakan sebagai State Secretary Incorporated. Semua negeri ada. Ya. Baik. Ini poin yang pertama, kelas mengenali, membeza antara institusi Menteri Besar dan institusi Perbadanan Menteri Besar. Ya, dia diwujudkan di bawah satu enactment. Di mana dia wujud sebagai legal entity, tujuan dia apa? Supaya seorang Menteri Besar itu dia boleh memegang kepentingan dalam satu badan. Dalam kes ini, kerana MBI memasuki beberapa perjanjian dengan pihak-pihak tertentu untuk tujuan mengusah hasil RE. Baik. Ini berikutnya adalah bidang tanggungjawab, ya, atau job spec, job description. Ya. Tanggungjawab MB sebagai individu dengan MB sebagai MB Inc. Ya.
hanya dengan Menteri Besar Incorporated adalah sebuah separate legal entity, macam kata Sanusi tadi, daripada Menteri Besar, separate entity dia kata, dia ada MBI lain, MB lain. Tak bermakna MB sebagai individu boleh cuci tangan dalam hal-hal takbir urus dan kebertanggungjawaban atas segala keputusan, kesan dan hasil tindak tanduk MB Incorporated. MB Incorporated boleh diuruskan oleh seorang ketua eksekutif, tapi ketua eksekutif itu bertanggungjawab kepada badan takbir urus di peringkat kerajaan negeri. Saya ingat ini basic sekali. Ya. Namanya pun Menteri Besar Incorporated. Sangat lucu dan sangat tidak wajar kalau MB kata dia tak terlibat dan tiada pertanggungjawaban dalam takbir urus MB Incorporated. Dia kata saya tak tahu, ini saya tak terlibat. Yang ni semua SEO. Saya nak beritahu bahawa ini suatu yang sangat lucu dan tak wajar diungkap oleh seorang Menteri Besar. Dari segi tata kelola dan juga takbir urus, Menteri Besar dan Pengurusan Tertinggi Kerajaan Negeri yang membentuk lembaga pengarah. Dalam kes ini dia panggil lembaga penasihat. Ya. Dan disebut saya yang buat lembaga penasihat. Itu tak usah sebut lah. Bila wujud MBI, dia kena ada struktur takbir urus dia tu nak namakan apa. Ya. Maknanya di sini dia namakan lembaga penasihat. Dan kerana itu tidak boleh cuci tangan daripada isu pelanggaran undang-undang oleh MB Incorporated. Baik. Hanya kerana MB Incorporated adalah sebuah separate entity daripada Menteri Besar, tak bermakna MB boleh cuci tangan. Saya sebut tadi ya, ini reputation. Baik. Betulkah? Ya. Next. Okey. Yang ini yang saya sebut sebelum ini. Tanda tangan oleh Sanusi kepada Menteri Dalam Negeri. Dan tajuknya pun adalah PAS Lawatan Ikhtisas bagi tenaga kerja teknikal, pengurusan dan profesional daripada China untuk kerja-kerja penjelajahan dan penyediaan awal infrastruktur galian mineral negeri Kedah. Dia sebut terang-terang di situ. Ya. Surat dia sah. Dia pun tak nafi. Next. Baik. Ini adalah surat CEO yang Haji Sobri kata tak ada kena-mengena. Dan yang kita megahkan itu adalah di atas itu adalah Sulaifah dan di bawahnya adalah Huang Zili. Jadi kalau permohonan ini adalah permohonan CEO Menteri Besar kepada Menteri Dalam Negeri, permohonan bagi mendapatkan visa pekerja dan kebenaran berkaitan immigration. Dia facilitate immigration clearances. Dan untuk dia memohon PAS Lawatan Ikhtisas kepada penama tersebut, dia mesti penuhi satu ruang. Nak buat masuk ke sini, majikannya siapa? Dan dia masukkan majikan di situ adalah Pembadanan Menteri Besar. Soal dia ada kad, tak ada kad, itu cerita lain. Dari sudut prosesnya, apabila Haji Sobri menulis kepada Menteri Dalam Negeri dan terang-terang menyebut ini adalah permohonan PAS Lawatan Ikhtisas, kalau immigration nak proses, dia ni nak masuk, nak parking kat mana? Nak kerja dengan siapa? Takkan nak kerja dengan Jabatan Pertanian? Takkan nak kerja dengan LADA atau SADA? Dia mesti sebut di situ. Bekerja PAS Lawatan Ikhtisas itu untuk attachment di mana? Dengan Pembadanan Menteri Besar. Dengan ini, tertepis sudah penafian oleh Saudara Sobri bahawa mereka ini bukan kaki tangan hanya kerana mereka tak ada PAS pekerja. Itu soal lain. Yang lebih pokok, yang lebih fundamental adalah surat kamu yang meminta supaya dikeluarkan PAS Lawatan Ikhtisas kepada dua penama ini. Okey, next. Ini contoh pasport salah seorang daripada ini. Ya. Next. Ini contoh pasport. Next. Next. Ini contoh pasport Huang Zili. Next. Dan ini Sulaifah. Yang Sanusi kata dia tak kenal pun, saya tak cepok ni. Ini online punya, saya tak ada kena menang. Ini Sulaifah bersama dengan Sanusi.
Okey. Jadi tak salah mengambil Sulaifah, kita tak kata salah. Yang kita kata adalah kenapa nafi seolah-olah kamu tak tahu nama. Surat kamu tadi jelas memohon pas lawatan iktisad bagi pihak Sulaifah. Kalau kamu mohon bagi pihak beliau, takkan kamu kata kamu tak kenal dia? Okay, next. Baik. Itu saya sebut dua perkara. Nak menepis soal Sanusi kata dia tak jaga FBI. Saya terangkan tadi. Dari segi bidang tanggungjawab dan pertanggungjawaban, iaitu Menteri Besar tak boleh cuci tangan terhadap setiap keputusan yang dibuat oleh Perbadanan Menteri Besar. Sanusi Sobri kata tak ada staf yang bernama itu. Saya tunjukkan surat dia memohon PAS lawatan ikhtisas untuk dua penama ini masuk bekerja di Kedah. Dan sudah tentu masuk bekerja itu untuk siapa? Untuk Perbadanan Menteri Besar. Baik. Dalam video tadi Sanusi sebut lembaga penasihat terdiri daripada Menteri Besar, Sekretariat Kerajaan Negeri, yang terakhir Pengarah Tanah dan Galian. Sekarang terjawab sudah. Kenapa? Walaupun tangkapan berlaku, walaupun rampasan REE berlaku 360 kampit secara tidak mengikut undang-undang, Jabatan Hutan buka kertas siasatan, Jabatan Mineral Galian buka kertas siasatan, Jabatan Imigresen buka kertas siasatan, Polis buka kertas siasatan, SPRM buka kertas siasatan, tapi Pengarah Tanah dan Galian Kedah walaupun ada kuasa di bawah enakmen mineral di Kedah tidak buka kertas siasatan. Hakikatnya sebab dia salah seorang lembaga penasihat kepada Menteri Besar, Perbadanan Menteri Besar. Itu sudah terang lagi bersuluh. Yang kita tunjukkan ini adalah dengan sengaja tidak mau membuka kertas siasatan. Apakah ini wujud konflik of interest, konflik kepentingan? Sebab dia lembaga penasihat MBI. MBI memasuki perjanjian dengan beberapa syarikat untuk tujuan mengusaha hasil. Kemudian MBI bawa permohonan untuk diberi PAS lawatan ikhtisas. Kemudian apabila tangkapan dilakukan oleh agensi penguatkuasa, semua agensi penguatkuasa buka kertas siasatan. Sebahagiannya telah dituduh di mahkamah, telah dijatuhkan sabitan, dihukum penjara. Sebahagiannya masih lagi siasatan ongoing. Tapi satu ini tak berminat langsung untuk membuka kertas siasatan. Dia kena jawab. Bukan jawab pada saya, dia kena jawab kepada rakyat negeri Kedah. Apakah Pengarah Tanah dan Galian ini benar-benar exercise kuasa dia di bawah enakmen mineral negeri Kedah untuk menyiasat insiden pencurian? Atau apakah kerana dia menduduki lembaga penasihat maka dianggap tak perlu untuk dia siasat? Apa pun jawapan dia, tak siasat itu pun salah, berdiam juga salah. Tak kena. Dari segi tata kelola, sangat tidak kena. Dan dia kena jelaskan. Kalau saya tunjukkan semua hujah pada hari ini, dia jangan kalih sadar, ada hutang lah, apa, jangan alih gitu dulu. Dia kena jawab yang dulu. Sebab kata Sanusi, kita kena lawan secara politik. Dia kata negara ini dah tak ada lagi kebebasan bersuara. Sepatutnya politik jawab secara politik. Ini dia saya berikan penjelasan secara politik dari sudut tata kelola sebuah kerajaan. Dan dia kena jawab. Dia bebas untuk menjawab. Mengelak bukan satu pilihan kepada Sanusi. Terima kasih. Soalan? Dato' Sri, bila Dato' Sri buat pendedahan macam ni kan, dia membuka Pandora Box lah. Daripada sini pendedahan tu menunjukkan bahawa setiap satu pernyataan yang dikeluarkan tu lebih kepada penafian yang tidak berfakta lah. So apa di sebalik tuntutan Dato' Sri untuk pihak MB menjawab benda ni, masih tidak ada jawapan yang tuntas lah mengenai soalan yang dibagi. So tidak Dato' Sri sekarang tuntutan jawab
segala persoalan. Macam mana dia berkali di sebalik berkali-kali? Dia ada 3 perkara. Siri-siri pendedahan saya ini, pertama jelas saya tujukan pada Menteri Besar. Sangat jelas. Dan saya masih mengharapkan dan saya percaya dia boleh menjawab. Ya, keyakinan saya seorang Menteri Besar seperti Sanusi ini, dia boleh jawab secara fakta. Sebab dia ada kelebihan sebagai Menteri Besar, maklumat semua ada pada dia. Dan dia boleh jawab. Okay? Dan dia tak perlu nak maki hamun, tak perlu. Ya, kepala bapak ke, kepala otak ke, kerbau ke, itu tak perlu. Seorang Menteri Besar, dia ada akses kepada semua maklumat. Pembadanan Menteri Besar boleh bagi maklumat, pengarah tanah galian boleh bagi maklumat, pengarah hutan boleh bagi maklumat. Semua agensi di bawah negeri boleh bagi maklumat pada dia. Dan saya yakin dia masih boleh. Saya boleh bagi masa untuk dia menjawab. That's number one. Bila saya membuat siri pendedahan ini terhadap agensi kerajaan yang tertentu, dalam kes ini Pejabat Tanah dan Galian, khususnya pengarah, dia juga mesti tampil memberi penjelasan. Dan terhadap dia mudah saja. Enakmen Mineral Negeri Kedah di bawah kawal selia dia. Dia adalah badan kawal selia. Dan insiden kecurian benar berlaku, rare earth dibawa keluar daripada bumi Kedah, Kompartmen 12 Bukit Enggang, dan tidak ada sebarang lesen atau permit atau izin cari-gali. Tetapi sehingga sekarang aktiviti yang bertentangan dengan undang-undang ini, khususnya enakmen Mineral Negeri Kedah, tidak langsung mendorong pengarah tanah ini untuk membuat sebarang siasatan. Jadi siri pendedahan saya ini bermatlamatkan supaya pengarah tanah dan galian ambil masa, tak apa, tapi dia boleh kemudian memberi penjelasan. Diam bukan satu opsi. Yang ketiga, siri pendedahan saya ini adalah untuk educate the public, khususnya rakyat negeri Kedah, bahawa elephant in the room di negeri Kedah sekarang ialah satu insiden kecurian. Jika tidak, mana mungkin agensi-agensi penguatkuasa boleh masuk begitu sekali. Ini pendedahan saya buat baru 2-3 minggu ni. Siasatan ini telah bermula lama. Siasatan oleh polis, oleh Jabatan Perhutanan dah dibuat lama. Saya cuma menyusun dan meletakkan perspektif yang betul kepada rakyat di Kedah. Saya kata ini adalah satu insiden kecurian yang serius, yang melanggar semua undang-undang yang ada. Tetapi Menteri Besar memilih untuk mengelak. Jadi kepada rakyat di Kedah, dengan pendedahan maklumat ini, saya harap mereka boleh tahu bagaimana kerugian yang besar kepada rakyat di Kedah untuk menikmati hasil bumi ini secara sah, secara mengikut undang-undang. Dan harapan mereka diletakkan kepada keupayaan Menteri Besar untuk mengurus takbir isu ini dengan baik. Jadi menjawab soalan itu, apa akhirnya endgame saya? Saya fokuskan kepada 3 itu. Menteri Besar, saya yakin dengan seluruh akses dia boleh jawab. Pengarah tanah, saya tak kata pengarah hutan, saya tak kata Jabatan Mineral Galian, semuanya mereka buka. Pengarah tanah dan galian, apakah hari ini saya sebut oleh kerana dia diam, tapi yang mengatakan dia ada kedudukan dalam MBI siapa? Menteri Besar sendiri. Kita dengar tadi dalam video tadi, siapa yang lembaga penasihat pengarah tanah dan galian? Siapa yang memasuki perjanjian antara MBI dengan Jentik, antara MBI dengan Prospek Suria, antara MBI dengan jangka bakat, apa semua tu, syarikat-syarikat itu, semua tu MOU antara MBI. Dan Menteri Besar tak boleh kata ini tak ada kena dia cuma MB saja, tak boleh. Jadi sebab itu saya kata saya akan terus kekal dengan momentum pendedahan ini. Dan mesej ini saya harap dapat diberikan maklum balas, reaksi oleh saudara Sanusi. Terima kasih. Khusus mana ada laporan polis daripada pengurus semua manusia MBI yang menafikan pernyataan melihat keterlibatan MBI sendiri untuk polis untuk menafikan keberadaan warga Cina. Itu dia adu-adukan. Bahkan dia patutnya membuat laporan polis tak ada buang sini. Ya, kerana dalam rekod pemasukan di situ dinamakan bahawa majikannya adalah Pembadanan Menteri Besar. Dia jangan buat pada saya. Nak buat pun tak apa.
ya, tapi salah tembak lah. Ya, dalam bila dia memohon, CEO memohon PAS Lawatan Ikhtisas kepada seorang warga Cina ini, maka majikannya dicatat sebagai pembadan menteri besar. Human Resource NBI patut tahu. Kalau saya katakan begitu, maka patut terima kasih kepada saya, sebab saya sekarang membuat satu pendedahan. Kalau tak betul, mereka patut buat laporan ke atas ruang diri. Kenapa mesti menamakan majikan dalam PAS Lawatan Ikhtisas itu, majikan kamu adalah menteri besar, diperbadankan. Kalau itu elemen penipuan, buat laporan ke atas individu berkenaan, bukan saya. Tapi kalau dia nak buat, dia bebas buat. Saya tak ada masalah apa-apa. Ya. Tapi dia kena jawab dulu. Dia kena jawab dulu. Ya. Dalam banyak-banyak institusi ni, kenapa individu ni masuk dan dia tak namakan dia adalah masuk sebagai PAS Lawatan Ikhtisas di Kedah sebagai pekerja untuk SADA, agensi kajian negeri, ataupun bekerja kepada lembaga sumber air negeri negeri Kedah. Boleh. Tapi kenapa dia kata sebagai majikan adalah Perbadanan Menteri Besar? Apakah surat CEO MBI kepada KDN itu kebetulan? Dan sudah tengok tadi nama nombor 6, nama individu itu. So bahagian sumber manusia patut buat report polis ke atas itu. Sepatutnya ya, iaitu orang yang menyalahgunakan nama Perbadanan Menteri Besar walaupun dia tak bekerja. Dan ada pun surat Tuan Haji Sobri kepada KDN itu ada surat palsu. Dia sebut. Okey. Datuk Sri, takat newspaper yang dibawa tu, adakah sudah disahkan sebagai ahli? Itu kita serah kepada bahagian Bawaslu. Ya. Dia tak mungkin tepung gandum kan? Dia tak mungkin tepung kapur. Jadi dia kena analyse lah. Bahan yang mereka gali itu, berapa kandungan mineral itu saya serahkan kepada agensi Bawaslu lah. Tapi untuk mengatakan bahawa itu bukan mineral berharga, takkan dia nak bayar kompaun RM5,000? Dia mesti challenge. Ya, apabila dikenakan kompaun, memindah, mengalihkan bahan galian secara tidak sah, menjawab kompaun pengarah tanah dan galian kepada MBI pada tempoh hari, dia bayar kompaun RM130,000. Okay. Kemudian dia bayar lagi RM500,000. Itu kan duit yang banyak, RM630,000 untuk mineral yang tak berharga ataupun belum lagi dilakukan uji kaji. It doesn't make sense. You know? Okay. Terima kasih. Terus adakah ini segala-galanya atau ada lagi selepas ini? Ada lagi? Ada lagi. Terima kasih banyak. Datuk Ya. Sri, soalan lain boleh? Ya. Jadi MD ada respon, kata dia tak perlu menjawab kepada pemimpin politik setiap soalan dibangkitkan. So dia ajakkan berstatement kepada SPM ke polis. So adakah ni antara cara dia nak mengelak ke macam mana? Itu jelas cubaan mengelak. Sebab watak menteri besar yang kita kenal ni kan, apa yang dia tak jawab? Pantang terlintas semua jawab. Semua dia jawab. Itu kan watak dia selama ini. Ya. Jadi sukar untuk kita bayangkan ketika saya memberikan soalan-soalan mudah. Ya, kalau saya ada pada kedudukan dia, saya akan panggil seluruh kepimpinan NBI, pengarah tanah dan galian ini. Datuk Saifuddin ni berterusan sebut ni apa cerita. Betul. Ya. Jadi saya kata, kerana saya akan jawab SPRM, saya akan jawab polis. Yang ini jawab dululah. Sebab dia pun kata kita lawan politik, cara politik. Saya pun setuju. Ya. Apa nama Senang Umar kata, lawanlah musuh kamu dengan senjata yang mereka gunakan. Hujah lawan hujah, panah lawan panah, tombak lawan tombak. Itu kan pesanan Khalifah kepada kita. Jadi hujah jawab dengan hujah lah. Itu aja. Ya. Jadi jangan saya berikan fakta, kamu maki. Tak boleh lah. Saya kena terbau lah sebagainya kan. Mengalah benar orang lah semua. Itu bukan jawapan menteri besar. Saya tanya, I'm very polite. Keep on asking a specific question to our honourable Menteri Besar. Jadi dia tak boleh ngelak lah. Ya. Saya pun fikir penyokong dia pun tak suka dia ngelak. Sebab saya tengok pendedahan saya di kalangan penyokong Tegar ni cuma boleh maki hamun saja. Maki hamun itu tidak menjadikan mereka lebih mulia, dan maki hamun itu tidak menjadikan saya lebih hina. Ya. Saya tak jadi mulia, seorang tu tak jadi mulia ataupun hina dengan hajamnya maki hamun. Tak ada. Yang maki tidak jadi lebih mulia, yang dimaki tidak jadi lebih hina. Sangat jelas.
Sri, bila ada pendedahan macam ni, dia ada satu kenyataan KMB yang menyatakan bahawa Datuk Seri menggunakan segala kekuatan kementerian, agensi untuk menyerang beliau dan kerajaan negeri. So konteks yang dibawa begitulah menampakkan yang seolah-olah Datuk Seri menggunakan kuasa menteri untuk menyerang. Sanusi juga seorang menteri besar selama ini. Okey. Telitilah semua ucapan-ucapan. Okey. Dia tahu apa dia buat dan dia tahu apa yang saya buat. Okey. Itu jelas. Ketika dia menteri besar, segala fakta dia kutip, segala ujar dia dan dia gunakan, tak ada masalah. Okey. Asal jangan fitnah. Itu aja. Sangat jelas kan? Jadi dia tak perlu takut lah. Kenyataan itu menggambarkan ketakutan seorang menteri besar sebab tak boleh menjawab dari segi hujah. Itu saja. Selalu dikenakan oleh kerana saya pudin seorang menteri, saya pudin gunakan seluruh instrumen. Dan isu ini kan baru 2-3 minggu. Selama ini sudah pun dibongkar, sudah pun disuarakan oleh golongan rakyat. Saya cuma mengolah apa yang telah dibangkitkan oleh rakyat. Itu saja. Okey. Boleh? Boleh. Jadi ini ada dakwaan kesepakatan meramaikan nepotisme dengan mencalonkan anak speaker Tan Sri Johari itu. Sebelum ini menamakan anak sebagai ahli parlimen, antara ahli parlimen dan sekarang mencalonkan anak sebagai ahli calon turun. Tak komen kita tidak. Dia dalam politik negara kita ni kan, hal-hal itu telah dianggap sebagai satu yang kelaziman sudah. Semua parti dia ada salah silah itulah. Itulah. Semua parti dalam PAS ada, dalam apa namanya UMNO ada, dalam keadilan ada, dalam Satu ada. Macam biasalah. Lumrah lah itu. Tuduhan itu dalam keadilan lebih lagi ya. Tuduhan ini tuduhan yang kami berdepan sejak daripada tahun 99. Apabila Datuk Seri Anwar dalam penjara, Wan Azizah menjadi calon. Berikutnya Nurul Izzah juga menjadi calon. Berikutnya Datuk Seri Anwar, Nurul Izzah dan Kak Wan menjadi calon. Pokok pangkalnya apa? Rakyat yang buat pilihan lah. Kalau rakyat menolak, tolaklah. Letaklah saudara mara macam mana pun. Bila proses pilihan raya, kita serahkan keputusan itu kepada rakyat. Okey. Itu satu yang berlaku. Kalau di Kelantan, ya nak, orang akan kenali apa namanya Nik Amar sebagai anak kepada Nik Abdul Muhammad Amar, sebagai anak kepada Nik Abdul Hashad. Orang akan kenal Dr. Fazli Esko Kelantan sebagai anak kepada Ustaz Hasan Kafar, juga wakil rakyat pada masa itu. Ya, Ustaz Nasaruddin Daud Esko, adik dia yang bertanding di Kelantan. Ya, adik dia juga. Jadi itu. Dan Johari Abdul, dia ada anak yang bagus-bagus. Dia anak dia besarkan dengan bagus. Ya. 7 orang doktor, beberapa orang jadi hafiz. Jadi orang macam itu kalau mereka tawarkan diri untuk menjadi pilihan, dan rakyat akan buat pilihan. Okay? Jadi saya agak sebagai satu dalam konteks keadilan, kami dah berdepan dengan serangan itu 20 tahun. Kami serahkan pada kebijaksanaan rakyat. Politik di Langkawi 2 calon bebas adalah dari parti PAS. Lepas tu di Jendun untuk Kerajaan Tanding, di Penang masalah dengan Dominic Lau. Ni PAS dengan Bersatu. Kita tengok sebelum election dekat semua FK, semua cantik, TH, PN yang dia lebih kenamaan calon, nampak benda-benda ni timbul. Komen saya adalah terhadap keadaan itu. Setiausaha Agung PAS telah mengeluarkan satu kenyataan gag order. Okay. Dan ini berbeza dengan apa yang Menteri Besar kita selalu sebut. Okay. Negara ini sudah tak ada kebebasan lagi. Dia sebut gitu lah. Tak ada kebebasan lagi. Ternyata yang tak ada kebebasan itu adalah parti dia sendiri lah. Sebab Taki Udin sendiri sebut gag order. Okay. Di Langkawi, timbalan wajib PAS di air kuah. Dan di air hangat, timbalan Ketua Pemuda PAS. Okay. Dan saya tak susah untuk memahami di situ. Ya, kerana relatif ini ada kertas parti yang terasa kehadiran di Langkawi itu selain daripada UMNO dan keadilan adalah PAS. Okay. Dan apabila kedua-duanya tak dapat jadi calon, protes itu protes yang tak dapat mereka bendung, mereka luahkan. Bayar lepas
secara strategiknya kunci majoriti Melayu di belah pulau. Majoriti Melayu ni cuma ada di balik pulau ya. Ada Pulau Betung, ada Teluk Bahang, dan ada Bayar Pas. Ketika Presiden gerakan memilih untuk bertanding di situ, sudah tentu sentimen PAS ini akan bangkit. Sebab PAS ni mainkan politik yang menunjukkan bahawa orang Melayu mesti diperkuatkan kuasa politik. Tiba-tiba di kawasan macam itu dia bagi kepada gerakan. Jadi orang PAS itu susah nak jawab. Begitu juga di Kelantan, tak selesai antara Ning Amar dengan Ning Abdul. Sekarang sudah menjadi satu rahsia umum. Jadi ketika dia cuba untuk beri gambaran bahawa semuanya cantik, semuanya tertib sebelum daripada penamaan calon, hakikatnya mereka terpaksa berubah pula firefighting sekarang ini dalam hal ini. Dan saya tak mahu mengulang panjang rumah tangga mereka. Keadaan itu menguatkan lagi keyakinan saya bahawa air hangat dan juga kuah adalah fungsi yang berpotensi untuk unity government. Dan saya suka mengambil peluang ini. Rakan-rakan PAS di sana, mereka masih ada pilihan. Ya, mereka masih ada pilihan. Kerana dalam sejarah politik kita belum ada lagi calon bebas menang. Belum ada. Di Johor ada. Ya, di Sabah Sarawak sering berlaku. Di Kedah ni sejarah politik belum ada calon bebas menang. Untuk itu mereka boleh luahkan tak puas hati mereka tu dengan memberi undi kepada calon-calon daripada kerajaan berpaduan di kedua-dua tempat. Ya. Itu nasihat saya, sebab peristiwa ini menyerlahkan beberapa perkara. Semuanya tidaklah tenang seperti yang digambarkan. Yang kedua, disiplin kepatuhan terhadap organisasi. Dalam PAS juga menyaksikan penyakit yang teruk. Secara terbuka menempelak rakan politik kalau mereka tak setuju. Kalau saya berada pada kedudukan Dominik, terasa sangat dihina oleh pemimpin PAS cawangan, diberi kata dua dan sebagainya. Dan itu tak mencerminkan sebuah pertubuhan yang dasar perjuangan Islam. Dan ini lebih jelas untuk diperhatikan oleh rakyat dan pengundi. Terima kasih. Terima kasih.